Jemaah menteri yang dilantik diseru untuk mengetepikan perbezaan politik dan menggalas tanggungjawab bersama dalam membangunkan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi berkata ia termasuk menyelesaikan pelbagai isu terutamanya memacu ekonomi ke tahap yang lebih baik. Dan bagi saya, soal titik bengek harus dikesampingkan bagi kita memberikan keutamaan pada rakyat dan untuk mewujudkan kestabilan pada negara, bagi mengamit semula pelabur-pelabur asing untuk masuk ke negara ini dan juga menggalakkan DDI, Domestic Direct Investment, ya. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Fadilah Yusof menyatakan komitmennya untuk memastikan jurang pembangunan negeri Sabah dan Sarawak dapat dikurangkan dalam pelbagai aspek. Saya kira tugas ini sudah pasti menjadi sejarah di mana pengiktirafan kepada Blok Borneo, Sarawak dan Sabah pertama menjadi Timbalan Perdana Menteri. Dan saya kira tanggungjawab ini ada besar dan sudah pasti harapan Sabah Sarawak khususnya begitu tinggi sekali. Ahli Parlimen Petra Jaya itu turut memaklumkan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 turut menjadi agenda utama yang akan diselesaikan secepat mungkin. Tiba-tiba sekarang dihantar untuk jaga ayam, daging, sayur. Satu benda baru lah. Satu challenge kepada saya lah. Satu perkara yang di luar jangkaan saya diberi oleh Perdana Menteri untuk melihat hal kehidupan seharian. Saya bersyukur kepada Allah SWT kerana diberikan kepercayaan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menyertai barisan jemaah menteri beliau. Saya akan cuba yang terbaik untuk kita pastikan supaya urusan mentadbir negara akan dibuat dengan terbaik yang mungkin, insyaAllah. Yang penting, kalau kerajaan perpaduan ini ada mandat 5 tahun, kita nak pastikan di akhir mandat itu kita sudah berada di depan dalam beberapa bidang yang cukup penting yang akhirnya boleh bawa laba yang dapat dirasai oleh rakyat dari segi gaji, dari segi kerjaya, dari segi kebolehan kita menarik minat pelabur asing, wang masuk. Ada pengetahuan dan pengalaman di kementerian tersebut. Bagi saya itu memudahkan tugas saya kerana saya boleh terus ke lapangan untuk menjalankan tugas saya. Tak perlu banyak taklimat. Ini dah saya pun melalui taklimat tersebut sebelum ini. Jadi saya boleh bekerja dengan lebih pantas lagi untuk menangani beberapa isu penting yang sudah tentunya saya kira ramai rakyat mengharapkan bahawa ada penambahbaikan dari segi perkhidmatan pengangkutan awam kita, khususnya pengguna-pengguna LRT. Terdahulu, 4 daripada 28 jemaah menteri kerajaan perpaduan mengangkat sumpah jawatan sebagai ahli Dewan Negara bagi tempoh sepenggal berkuat kuasa hari ini. Upacara berlangsung di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim di bangunan Parlimen pagi tadi. Memulakan angkat sumpah Ketua Setiausaha Pakatan Harapan PH Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang akan menerajui Kementerian Dalam Negeri, disusuli bekas Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz yang dilantik sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Turut mengangkat sumpah Setiausaha Agung Barisan Nasional BN Datuk Seri Zamri Abdul Kadir yang memegang jawatan Menteri Luar dan Ketua Hakim Syari'i Datuk Muhammad Naim Mokhtar yang dilantik sebagai Menteri Agama. Lantikan Datuk Seri Saifuddin, Datuk Seri Zamri dan Datuk Muhammad Naim merupakan lantikan baru ahli Dewan Negara oleh Yang di-Pertuan Agong, manakala Tengku Zafrul adalah lantikan semula.